Middle East. So Middle East dalam 5-6 tahun. So lepas 5-6 tahun tu saya balik ke Malaysia balik dan saya set up Focus Geosurvey lah. Dan sampai sekarang. Itu serba ringkas lah saya punya background. So dekat Middle East saya banyak terlibat dengan kerja-kerja offshore, kerja-kerja geophysical. Lepas tu kerja-kerja reclamation yang di belah UAE. UAE banyak buat reclamation. Lepas habis daripada tu tahun 2012 saya start balik ke Malaysia dan set up satu hydrographic company. So company pun company kecil lah. So yang tu cukup kot untuk saya punya introduce. Okay. Okay, saya turn balik saya punya kamera. Okay. Ini kita punya team. So saya tunjuk kita punya alat dulu. Ni genset, power source. Dan ini yang kita punya perlengkapan untuk single beam. Echo sounder Rezon 210. Dan kita pakai AG132. So sementara ni kalau ada siapa nak tanya, boleh terus tanya lah. Okay, yang ni kita punya transducer. Transducer single beam. Ini high frequency. Bacek mana? Okay. Ini bacek. Bacek ni pun agak berat juga lah. Untuk menyenangkan kita dekat masa kita nak buat bacek. So bacek yang ringan akan menyusahkan kita untuk buat bacek. Nanti Cik Anwar boleh mohon pembantu ambilkan gambar-gambar perhatian tu ya. Boleh. Terima kasih. Nanti saya masukkan dalam apa Telegram ya. Ya, grup Telegram tu sebab sama dengan pelajar. Aha. Pelajar akan dapat lah. InsyaAllah. So inilah suasana dia. Okay, boat tu pun dah merapat ke tepi. Nanti kita boleh load barang dulu. Oh, hujan balik ya. Lokasi kat mana ni Cik Ya. Anwar? Ni lokasi dekat Melaka. Melaka Sungai Duyung. Ini sebenarnya untuk kerja ni dia ada banyak skop. Dia ada bathymetric, single beam, terus tu ada grab sample. So insyaAllah kalau ada rezeki esok mungkin kita boleh join untuk buat grab sample. Lepas tu dia ada current meter, DCP, ada tidal monitoring dan water sample. Nak load barang dulu? Load barang dulu. Tu abang tu rapat. Barang-barang hydro ni dia berat-berat sikit. Dia main dengan air kan. Oh, kaki.
Wan pun hitam lagi. Lupa saya nak bagi tahu kat Encik Anwar. Ya. Untuk sepanjang kita online ni, saya record video ni untuk tujuan pembelajaran lah. Itu yang saya nak bagi tahu Boleh, boleh. pada Encik Anwar lah. Kita minta izin lah. Boleh. Cuma kita punya situasi macam ni sikit lah. Nak starting kan. Dengan hujan sikit ni. Ya, ya. Mei, luar sana, Mei, luar sana masuk. Bawa tempat macam ni. Ambil macam ni. Baik, tiga, buka barang macam ni. Dengan barang ikut tepi tu tak? Ya, untuk site ada 2 hari kan dengan saya. Untuk kerja luar, kita hari Selasa ni dengan hari Rabu pagi petang, Dengan Rabu. pagi petang dan jadual. Pulang pada Encik Anwar punya jadual yang ni lah. Kita hanya sebagai panduan je lah. Lepas tu hari Khamis tu sebelah pagi sampai pukul 12 tu kita lebih kepada plan lah. Biasanya kalau tengoklah, kalau mungkin esok petang Encik Anwar nak buat processing dia, boleh juga. Dia macam mana Saya rasa hari Khamis saya punya plan hari ni kita mana tu? online dulu single beam. Lepas tu nanti hari esok kalau berkesempatan kita boleh join untuk buat grad sampel lah. Lepas tu hari Khamis baru kita masuk processing untuk data single beam tadi. So hari ni kerja tu sampai pukul berapa ke macam mana? Kerja ni sampai dalam pukul 3. Pukul 3 ya. Tapi saya difahamkan ni sampai pukul 12 kan? Yalah kita rehat 12.45 tu rehat bersama pukul 2 lah. Apa kalau Cik Anwar atas board ke apa ke, kita boleh online balik pukul 2 tu sampai pukul 3 kan. Pun boleh gitu. Tapi macam kami dekat site memang akan terus online je. Sampai pukul 3 lepas tu kami akan stop lah. Okey, boleh juga. Saya rasa. Boleh kan? Sebab kami pun masing-masing di rumah. Di sana masyarakat sangat kan. Kalau kita nak berhenti sekejap kan jadilah. Boleh Cik Anwar. Okey, jadi kita dekat site ni. Kita sesuaikan diri dekat site kan. Okey, pelajar-pelajar kalau ada soalan nak tanya untuk permulaan ni dari segi bila kita nak mula kerja kan, kalau ada soalan boleh pelajar tanya pada Encik Anwar. Set up dulu. Boleh kena hujang. Okeylah atas. Tu atas sikit. Ambil plastik, jangan tutup habis. Okay, sekarang nanti dia orang nak set up dulu kelengkapan. Kita akan pasang transducer, kita akan pasang antena. Lepas tu kita akan kira dia punya draft. Dan lepas tu nanti kita akan cari tempat yang dalam lah, at least dalam 2-3 meter lah kalau tempat sini tak dalam. Tapi sini rasa boleh dapat 5 meter untuk kita buat bacek. So bacek ni kita buat sebab kita nak confirmkan kita punya alat tu, kita punya echo sounder tu, sebab dia sonar. Dia bukan macam dekat atas darat dia umpama macam dekat atas darat kita pakai EDM, kita pakai total station, lepas tu kita ukur back bearing, dan lepas tu kita boleh ukur balik pakai tape. Tape tu ibarat bacek lah. So, sebab tu bila kita sonar dia vertikal, lepas tu kita letak bacek dekat 1 meter, dan reading dia should be dapat 1 meter juga.
Bila kita letak bacek dekat 2 meter, panjang dia 2 meter, so reading dia akan dapat 2 meter juga. Sampailah seterusnya. Maksimum sampai 10 meter yang kita akan buat bacek. Secara teori sikit, bila bacek yang 1 meter dan 2 meter, kita akan betulkan dia punya draft. Selalunya masa zaman sekarang ni ataupun bot kecil ni, kita dah siap ukur-ukur dah dia punya draft. So selalu draft ni takkan terganggu lah dengan 1 dengan 2 meter tu. Dan selebihnya baru kita akan pergi kepada sound velocity. So bacek yang 3 meter sampai ke 10 meter tu, kita akan betulkan sound velocity dia. So ni ada saya punya klik ni daripada Politeknik juga, Mizan. Encik. Encik. Ya. Kan Ya saya. kan Encik punya peralatan guna kan. Kalau boleh kan, Encik senaraikan peralatan yang Encik guna masa hidrografi ni dekat Telegram boleh Encik? Boleh. Nanti saya bagi dengan gambar sekali. Okey. Terima kasih Encik. Sama. So, hydrography ni dia starting tu dia lama sikit. Tapi bila dia dah start, dah setting bagus, draft semua dah okey, position pun dah masuk. So selepas tu dia akan insyaAllah akan jadi smooth lah. So, selalu kalau tak hujan lah, dalam 1 jam, 2 jam, kita dah siap-siap. Dah boleh set dia punya peralatan lah. Lebat balik ke? Lebat balik ke? Ini ada Politeknik Kuantan eh? Online. Yang ni. Sorry? Risas tak join dengan kita. Yang ada dalam online sekarang ni adalah Politeknik Merlimau Melaka, Politeknik Ungku Omar Ipoh dan juga Politeknik Tunku Sultanah Bahiyah, Kulim. 3 politeknik. Politeknik SAS tak ada. Dia orang dah buat dulu. Dia dapat dulu, lain tak? Okey. Untuk batimetri ni kita tak ada banyak. Yang penting masa untuk kita set up je lah. Lepas tu kita akan online dan kita akan rujuk dengan acquisition software tu je. So kita make sure dia punya line on the line, kita survey on the line, tak ada bengkok-bengkok macam ular. Bengkok sikit tu biasalah, tapi kita dapat setepat yang mungkin on the line. Tu untuk kita punya presentation. So how we survey, itu yang kita akan present dekat kita punya paper. So kalau kita survey bengkok-bengkok, so kita present bengkok-bengkok jugalah, tak berapa cantik lah untuk presentation. Sekarang dia tengah nak pasang transducer. Pakai tape ni ha. Pakai tape elektrik tu. Black tape. Ada black tape. Sekejap.
Ayong. Hujan kalau begini rasanya lambat juga dia nak berhenti ni. Dia macam ni hujan layut-layut je ni. Tengok awan pun awan nak kata hitam tak berapa nak hitam. Lalu cuaca macam ni lambat ni. Belah sana. Hujan sikit-sikit. Belah sana tu tengok macam dah cerah sikit, harap-harapnya akan cerah lah. Sebab hari ni kita try untuk kejar air. Okey. So bila kita try kejar air. Sebab kawasan sini, kawasan yang kita nak ukur ni, dia ada mengalami masalah sludging dekat area sini. So, JPF dia dah ada buat satu hub untuk nelayan, tapi nelayan tak nak duduk sebab kawasan situ dekat dia punya channel tu dah dipenuhi dengan lumpur. So tu yang nak buat air pasang ni. Tu yang kita kena kejar masa air pasang tu. Tu yang datang awal pagi tu. Kadang-kadang pukul 4 pagi pun untuk kerja hidrografik ni pun kita kena keluar rumah pukul 4 pagi. Sebab nak set up barang apa semua makan 1-2 jam. So high tide pukul 7. Keluar pukul 4. Lepas tu dah set up apa semua. 6.30 tu just standby. Bila cerah je boleh terus jalan. Sekarang dia tengah nak pasang transducer. Saya nak pergi sana. So ni suasana hydrographer yang kena lalu lah. Siapa yang nak jadi hydrographer tu, dia kena biasakan dengan nelayan. Letak kayu. Ini salah satu juga penting untuk semasa online. Bekal. Bekal kerepek. Tegak lah. Tu tempat untuk pasang untuk letak apa? GPS ya, Cik Anwar? Ini kita pasang transducer untuk echo sounder. Oh, transducer sebab nampak tiang. Dia nampak tiangnya dekat bawah dia ada transducer. Tapi Okay, nanti dekat atas nanti kita akan letak GPS lah. Pool GPS yang kecil tu ada bawa tak? Yang halut yang kecil tu. Yang kereta faham. Kalau dalam kereta faham rapatkan dekat sini. So nanti GPS boleh kat atas. Kena rapat sini jom. So tak ada offset sangat. So bila kita pasang dekat situ, nanti dia akan ada offset bila kita letak GPS kita dekat atas ni.
So kita akan kurangkan dia punya offset lah. Dia tali. Boleh cut tu, letak dalam ni. Dalam. Tak boleh ikat tu. Tali tu keluar. Tapi kalau hujan macam ni boleh nak tanding. Ada bumbung. So ni kita panggil bracket lah. Bracket dengan pull ni pull transducer. So hari esok saya minta maaf Encik Omar, saya tak dapat nak join. Tapi nanti ada saya punya klik lah akan join untuk buat grad sampel esok. Okey. Maknanya Cik Anwar jangka hari ini siaplah kerja-kerja sounding ni. Saya rasa dengan keadaan sekarang mungkin kalau saya ikut calculationnya insyaAllah akan siap. Dia keluasan dia ada 1 km kali 1.5 km. So interval dalam 50 meter. So saya jangka akan siap lah dalam kalau ikut calculation lah. Tapi nanti kita akan tengok juga dengan waktu air surut. Sebab ada tempat yang kita perlukan air pasang untuk kita cover kawasan tu. Okay. Dan land survey pun tak boleh nak masuk sebab kawasan sludging. So apa yang kita kena buat, kena tunggu air pasang lah. Okay. Saya tak pegang. Apa? Kalau kita boleh tengok dekat situ, okey, situ kita rendamkan dia punya transducer dia. Berapa draft lah? Pakai draft berapa? 3. So hari ni kita pakai draft 0.3. Jom set up. Pukul 10 dah kena keluar lagu dah. Tak ke? Saya explain sikit dia punya alat. Yang ni kita ada, boleh nampak? Yang ni kita ada kat sini receiver AG132. Lepas tu kita ada power converter dekat bawah. So dia masukkan power daripada power source 230 volt dan dia masuk kepada converter, dia akan convert kepada 12 volt lah. Sebab kita punya receiver ni terima 12 volt.
Dan eco sounder kita pun terima 12 volt. So bila kita pakai genset, ini penting, power regulator. So dia yang akan stablekan dia punya power daripada genset. Kalau tidak nanti dia akan efek pada alat lah. Power yang tak stable. Dan kita ada com hub. Sini com hub dah ada 4 port. Sini satu port untuk eco sounder. Nanti ketat ya. Lepas tu satu lagi untuk GPS. So dekat sini, data sini yang akan berkumpul dekat sini. Satu daripada GPS, satu lagi daripada eco sounder. Dan dia akan masuk melalui USB kepada laptop. Nanti kita tunggu dia orang on dulu. Memang semua duduk dalam box Cik Anwar? Saya guna kaedah ni. Kalau sebelum ni saya tak letak dalam box. Kita bawa degai letak dalam kotak lain. Lepas tu dan kita dah sampai dekat booth, kita buka. Tapi macam tu kita agak susah bila kita nak prevent alat-alat ni daripada kena air hujan ataupun air laut lah. So, bila kita dah set up semua duduk dekat dalam kotak macam ni, so kita just ambil apa kabel yang perlu je lah. Tapi macam untuk kerja dah sampai dekat office nanti baru kita akan buka balik. Sebab alat lama-lama dia duduk dalam kotak macam ni pun tak berapa bagus juga. Ada layan dah dapat ikan. Cuba on eco sounder. Dah boleh on dah? Okay, system on. Eco sounder on. Tunjuk kat skrin sikit boleh tak Cik Anwar? Lama dah tak tengok. Saya? Tunjuk kat skrin Sorry? eco sounder. Tunjuk kat skrin eco sounder tu. Ini screen eco sounder. So depth dekat sini 1.41. Depth. Oh, yang warna merah tu untuk depth kan? Dia keluar depth tu kan? Yang warna merah ni untuk depth, yang warna ni untuk setting. So dekat sini kita boleh set kita akan set draft lah. Berapa draft? 0.3. Kita akan set draft 0.3. Point 3 tu maksudnya daripada boat tu ke bawah lah kan? Daripada water Transducer. surface ke sensor. Oh, Ya. water surface ke sensor. Lepas tu kita ada sound velocity. So sound velocity ni kita akan set bila kita buat bacet nantilah. Kita dah buat bacet, kita cari tempat yang at least dalam 5 meter. Tak ke bawah. Betul. Ni kita akan acquisition pakai laptop. Suasana sungai ni. Ini kita ambil boat dekat tepi sungai ni. Site kita yang dekat luar sana. Politeknik ada eco sounder apa?
SB tak ada pun alat ni. Bagilah. Tak ada kat sana. Kami tak ada peralatan hidrografi tuan. Okay. Apa insyaAllah nanti one day boleh dulu. Tengok. Oh. Kat tiang tu. Oh, saya lupa nak perkenalkan. Ni saya punya klik. Ni Hamizan. Dia daripada Politeknik SAS. So yang ni Muhaimin. Ni daripada UIA. UIA ni? Ya. Software untuk Okay. apa ni paparan ni software apa? Okey, yang kita tengok sekarang ni ini Hydro Pro Navigation. Hydro Pro Navigation ni kita akan guna untuk acquisition kita punya navigation lah. Semasa kita buat pengukuran. Dah online? Aha. Okay, apa yang kita tengah buat sekarang. Kamu boleh on Webex tak? Cuba on Webex. Ambil link saya bagi. Saya cuba online daripada laptop ni. Lagi clear boleh nampak. Saya dah on internet. Kotak ni pun untuk prevent laptop lah daripada kena air. Sebab bila kita online, kita tak betul-betul tak proper offline semula kita punya data tu, kita punya acquisition tu, dia akan mengakibatkan file tu akan corrupt. So bila file tu akan corrupt dan laptop tu terkena pula dengan air, so kita tak boleh nak selamatkan file tu. So kalau contohlah satu hari kita dah buat survey, dan ada link dekat grup. Ni atas. Tu. Atas. Itu. Ha. Oh. Ha. Dah nampak transducer dalam air? Min ni kena ketat ke Min? Ketat. Seketat yang boleh. GPS pasang kat mana Cik Anwar? Dekat sekali dengan ni GPS. Dosa. Tunjuk sikit. GPS kita kat atas. Oh, Balut okey. plastik tu. Plastik. Lagi boleh kita serapat yang boleh lah. So kita tak perlu nak buat offset dengan transducer. So means echo sounder transducer tu akan dapatkan nilai Z dan GPS akan dapatkan nilai XY. Apa? Apa dia nama?
Nanti Cik Anwar terangkan sikit dekat paparan untuk HydroPro tu sebab student tak biasa tengok kan. Boleh. Sekejap saya cuba nak online guna laptop ni. Kalau pakai kamera, dia nanti dia akan jadi berbelang-belang. Atau tak berapa clear kat sana. Nampak? Okay, join meeting. Okay, boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Boleh dengan kita tak? Nampak ya? Kita punya software navigation. Boleh Encik. Boleh sah, boleh. Okey, bagus. Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang kita akan pergi setting kita punya software. Kita akan pergi ke configure. Kita tengok koordinat sistem kita dulu. Dan sekarang ni kita pakai koordinat sistem UTM 4. Pakai UTM 48. Okey, misal. UTM 48, okey. Ini untuk setkan kita punya koordinat sistem kita dekat site kita pakai apa. Lepas tu kita check kita punya bezel. Editor. Okey, ini kita punya board. Dan dekat sini kita punya GPS punya position. Dan sini kita punya echo sounder punya position. So dekat sini kita buat tak ada offset. Dekat sini so dia punya ni semua kosong-kosong ni lah. Lepas tu kita pergi ke equipment. Equipment kita hanya ada dua, satu GPS dan satu lagi echo sounder. Okay, sekarang kita nak set dia punya com. Com ni macam laluan kepada data tu lah. Dia nak masuk ke com berapa dekat kita punya hub tadi. Okay, sekarang kita ada data GPS. So E2 tu menunjukkan kita ada correction lah, E2. Kalau E1 autonomous. Yang sini. E2 boleh nampak kan? Nampak je. Okay. Kamu buat. Selalunya kita akan simpan yang raw data ni untuk kegunaan kemudian hari. Ini kita punya proof lah, maksudnya kita punya survey tu dalam E2. E2 ni apa dia panggil? Differential. Kalau E1 non-differential. Ini jenis-jenis correction, jenis-jenis status untuk correction. So ketepatan untuk differential ni dalam submeter, di bawah submeter. Untuk kerja-kerja radiografi kita tak boleh nak ikut ketepatan macam ketepatan dekat land lah. So kita ikut ketepatan yang bersesuaian dengan kerja yang kita nak buat. Kalau untuk kerja-kerja construction, marine construction, okey, yang tu kita perlukan ketepatan RTK.
ataupun yang dalam hidrografi kita panggil RTK Ultra ataupun RTK. Okey, yang sekarang yang dia dah keluar tu itu adalah data, raw data daripada echo sounder. So, dia akan keluar macam tu, dia akan tunjuk yang dekat sini kalau kita tengok okey, DA 1.32. So means sekarang ni kita punya kedalaman adalah 1.32. Anwar, kalau kita salah sambung kom pun dia punya ni tak keluar kan? Dia punya raw data test ni. Boleh cakap kuat sikit. Saya ada je effect kat sini. Tak dah. Okey, sorry. Dia kalau kita salah sambung kom pun, kalau salah pilih kom pun dia macam test data tu tak keluar kan? Ya betul. Kalau kita configure, lepas tu kita letak sepatutnya kita dekat hub kita letak com 2 tapi kita pilih com 1. So dia akan kosong lah dekat situ. Maksudnya tak ada data lalu dekat com tu. So maksudnya sebelum kita yang nak ni kita pasang alat, lepas tu kita kena test dululah yang apa ni dia kita punya file yang kita buat tu kan. Pastikan setiap sambungan tu betul lah kan? betul. Macam tadi kita dah test yang alat tu masuk, ada data masuk, means form kita betul lah. Form pun data masuk pula kita kena kenal dia punya string dia macam mana. Kalau ada cacing-cacing ataupun dia keluar macam mana dia punya bentuk string tu kita kena kenal. Kalau tidak nanti kita buat kerja saja je. Dia data tak masuk. Itu disebabkan oleh bound rate alat tak betul. Bound rate alat ni dia apa bound rate alat ni? Bound rate alat ni dia lebih kepada dia macam string tu kita tengok kat mana? Kat test tadi? Dekat test saja. Tunjuk sekejap. Tunjuk sekejap. Configure. Configure equipment bound rate. Tengok bound rate. Sini. Okey, configure. Cepat. Okey, dekat sini baud rate sekarang. Tengok kita pakai baud rate bit per second. So data dia masuk 9,600. So untuk alat, dua-dua alat ni kita dengan 02 ni kita akan pakai baud rate 9600 lah. Yang dekat sini. Kita nampak kan? Yang ni kita pakai 1. Dan kita dapat dia punya data. So, contoh kalau kita tukar form 1 ni kita tukar kepada form 2. Form 2 tak ada alat masuk. So dia akan kosong. Ya, boleh pergi tak? Ya, jom. Kita masuk dekat hub dulu. Tukar hub dulu. Yang panggil abang tak? Dekat sini kita boleh tengok kat sini detail. Nama line dia, dia bearing dia punya line. Memudahkan untuk siapa yang maneuver boat masa tu. Lepas tu dia ada leg long, dia ada estimating dan yang paling penting dia punya status kat sini lah. Status solution dia apa? So differential. Dan kita pergi dekat so yang ni SOG ni speed on ground. So kita tak bergerak lagi sekarang ni, so speed kita masih kosong lah. Dan reason low. So reason ni adalah kita punya depth, bacaan depth.
Bacaan depth pada lokasi book sekarang lah kan? Bacaan depth pada lokasi sekarang 1.4, 1.3 sekarang. Izan, tolong save yang ni. Folder kamu kat mana sekarang? Tolong save. Mana? Folder kerja tu. Okay bang, boleh pergi bang. Ni ada jabatan laut ke bang? Ada jabatan laut kan? Ada. Kena pakai life jacket tak? Jacket penting bukan sebab jabatan laut kan? Oh dalam tak ada, luar mana ada? Bacek. Aku tengok bacek ni. Dua. Tak naklah dua. Kita pergi tengok dalam lebih kurang dalam kurang 4 meter apa? Dekat mana-mana lah, kat sungai pun boleh. Janji 4 meter. 5 meter lah. Okay, dekat kita punya ni kita boleh tengok kat sini dia punya echo sounder. So profile dia kat sini. So ni profile untuk sungai sekarang ni. So kita menyusuri sungai. So profile sungai dia macam ni lah. Boleh kata longitudinal profile dia lah. Dan ini offset kita daripada line. So line kita sekarang ni kita ambil line yang bold tu. So dekat so kita nak pergi ke line yang bold tu. Kita masuk hub dulu bang. Masuk hub dulu. Sila kat sini Zan. Ya. Nanti abang kena tengok ni. Abang kena tengok. Tapi nanti dia tak masuk line. Kamu duduk sini. Mana? Bisa duduk sini. Ya, tabut ni sempit sikit. Kalau ambil bot besar pula, tak muat pula nanti bang, nak masuk kan. Tak masuk kat kawasan cetek. Kita yang merah tu kan? Kita yang merah tu. Ni baru 3 meter. Kalau kita cari kurang-kurang dapat 4 meter, kita boleh buat bacek 3 meter. Bacek, kita buat bacek ikut kesesuaian pada site tu sendiri. Kalau macam site tu depth dia
sampai 5 meter je, kita tak perlu nak cari bajet sampai 10 meter. Ataupun depth dia dekat situ area 2 meter, kita tak perlu nak cari bajet sampai 5 meter. Kalau kita dapat site situ lebih kurang depth dia dalam 3 meter. Kalau kita cari kurang-kurang dapat 5 meter, dapat 4 meter pun dah memadai. Sekarang kita menuju ke tempat 4 meter. Ini cetek abang ujung tu. Ujung sana cetek. Oh, dia naik jangan dekat ombak tu. Cetek tu. Tu ada batu. Oh, batu. Bila kita online, yang paling penting komen. Orang tu bang, orang lama kat situ bang. Abang lah. Tahu mana batu, tahu mana ni kan. Itu yang paling penting. So tak nak kita terlanggar batu, tak nak kita terlanggar tunggul. Saya stop sharing sini kejap. Jadi bila kita nak buat bajet nanti saya online. Ada kat situ kita baca type. So ada kita punya klik satu dah tunggu kat situ untuk baca type. Ada kat saya tempat untuk repair box. Ada buat dredging ke bang? Buat dredging ke? Oi, quick model. Masuk lah. Nanti kan baru kita keluar. Okey, ini tempat yang kita nak tuju. Satu lagi site kita yang dekat luar sana tu. Satu lagi site kita yang dekat dalam hub ni. So dalam hub ni ada 6 line. Boleh tahan soal tak? Tak. Apa nama? Oh, dekat sini ada 4 meter bang? 3 meter lebih. 3 lebih. Yang kalau dekat luar? Ada? Kita pergi sana je. Saya nak buat calibration lagi. Sebabnya tak beli pun kamera. Tapi dia kan tak boleh nak pakai peralatan ni kan. Malah nak beli buzzer. Kau boleh pasang. Buka. Ni saya yang buka. Datang laut lagi. Yang tanda bawah, poin 3, tanda atas. Yang tanda satu lagi tu, poin 4. Sekarang 2 meter. Nanti kita boleh rapat ke tepi pantai kan? Mana yang tak ada batu nanti abang. Tak, kita masuk dalam, nak buat bajet tu. Anwar, sebelum permulaan kerja, Ya. sebelum permulaan kerja hidrografi, kita kena buat bajet dengan apa satu lagi, kalibrasi ya? Kalibrasi ekosounder kan? Bajet tu calibration to ekosounder lah. Terus sekarang ni kita tengah cari mana depth yang agak dalam, kurang-kurang depan 4 meter sebab kawasan sini cetek. Depan 4 meter kita start buat bajet dekat situ.
2.5. Kalau dekat distance tu dalam tak? Ha. Oh, dalam. Kita pergi sana bang kan? 4 meter. Boleh tak? Sudah jauh. Kita nak 5 meter daripada jalan. Ini 3 meter. Nanti kita buat dekat chicken tu. Rumah api. 3 meter sebab dia korek ni. Ada bang ni? Berhenti je kan? Okay, sekarang kita dapat 3.2. Mungkin kita boleh dapat sampai 3 meter Buat check. So, bila kita buat check, so sekarang ni kita punya data. So, bila buat check nanti kita akan turunkan 1 meter. Dan bacaan dekat sini subi dia akan dapat 1 meter jugalah. Satu. Jauh sikit. Jauh sikit. Jauh sikit. Satu Okay, sekarang bacaan kita yang kat sini dah 1 meter. Okay, 2. Dan kita turunkan bacaan kepada 2 meter. So, bacaan kita syubi akan dapat 2 meter juga. 1.9. So dekat sini pun kita boleh tengok kita punya check 1.91. Velocity tukar 1520. 1510. Kita ada tukar velocity kejap. Dah. Okey, 3. Jauh sikit. Jadi bila dia sampai kat darat. Jauh lagi? Dah sampai? Dah sampai seabed dah? Dah sampai seabed dah? Sampai lagi?
Okay, sekarang 2.9. Sebab dia ada swell. 2.9, okay, naik tu lah. Kita boleh dapat sampai 3 meter je. So sekarang kita naik 2. Jauh sikit. Kita tak boleh rapat sangat dengan Tuan Dusa. Nanti dia akan baca rantai. Rapat sikit. Jauh pula. Okay, naik 1. Rapat sikit. Jauh sikit. Okay, baru kita nampak 1 balik. Okay, dah angkat. So, baca ini kita akan buat masa start dengan masa end survey. Kita baca ni pun kita kena simpan. Okay, jom kita online. Masuk hub bang. Okay, baca kita dah selesai baca awal. So baca sebelum kita mulakan pengukuran. So kita punya echo sounder pun masuk untuk ke 3 meter. So, kita akan masuk balik pergi ke hub untuk masuk sana sebab sana kawasan cetek. Bila cetek kita perlukan air pasang. Air pasang ni nanti dia akan habis. Dia akan turun balik pukul 10. Nuah punya kamera memang tak nampak. Sebab saya share. Sebab saya share pakai komputer. Oh, okey. Kamera boleh tengok kan? Nampak kamera saya? Nampak. Kalau on pun nampak. Oh, nampak. Saya ingatkan bila dah share ni tak nampak. Kami nampak 3 view sekarang. Okey. Nampak dekat Persian, Cik Anwar punya dan Hamizan punya pada pemandu tu. Cantik kan? Tadi saya letak dekat bawah, ingatkan tak nampak. Sekarang kita nak masuk hub balik. Lepas kita settle hub, ada 6 line dekat dalam hub. So kita akan buat lebih kurang 500 meter daripada shoreline dulu. Sebab ni planning on site. Kita plan, kita nak kerja high tide. So dekat tepi kita akan, kalau kita penuhkan line 2 km tu. Sorry, 1. Berapa lebar? 1.5. Panjang dia ke laut 1.5 kilo. Kalau kita habiskan line tu, setiap satu line kita habiskan 1.5 kilo, nanti kita akan lost dekat data yang dekat tepi-tepi coastal ni. So apa yang kita akan buat nanti, kita akan run 500 meter dulu. So bila dah low tide, baru kita akan run balance 1 kilo setiap line tu. Boleh praktis lah online terus sampai ke office.
Tanyalah, saya punya video sangkut-sangkut ke? Okey. Okey. Okey, okey. Tak sangkut. Kat sini pun kita akan run pokok kat kawasan-kawasan darat ni. Untuk dapatkan complete profile. Sebab hidrografi batimetrik kita akan dapat bawah je, dia tak dapat complete. Nanti topografi akan masuk untuk cover balik dia punya sampai ke atas atau tebing. Hub ni kira orang tak guna ke apa? Hub ni orang tak guna? Tu ada yang kapal-kapal masuk ke? Oh, kurang ke laut. Mana yang daripada sungai ni terpaksa masuk ke hub? Oh, semua dah masuk. Selalu keluar. Yang ni kena tunggu air lah. Aku main rehat, dia naik ke sini. Cik Anwar. Saya? Cik Anwar dia terang sikit tak dekat skrin yang dekat yang anak panah tu. Anak panah tu menunjukkan kedudukan boat kita sekarang kan? Macam pasaran hidropo. Okay, yang anak panah ni. Anak panah ni kita punya boat ni. Sebab kita punya boat. Ni yang garisan-garisan tu. Oh, yang garisan ni tak ada apa. Yang garisan ni klik je. Yang garisan biru ni kan? Ya. Sebab kemarin kami habis. Okey, garisan biru ni nanti kita akan run. Run line lah. Ini adalah kita punya survey line kita, guideline kita. So kita akan run on the line. Nanti bila kita dah sampai dekat line ni, kita akan run online, kita akan nampak titik-titik. So mean kita dah collect data dekat line tu lah. Yang untuk tag aktif dengan tag aktif. Maksudnya sekarang ni kita nak pergi ke yang nombor yang depan ni lah, yang paling ujung ni. SA tu. Sekarang ni kita nak pergi yang paling ujung dulu. Apa? Lepas tu nanti kita akan bawa keluar. Buka ni tu. So sekarang pun dah 1 meter. Depth 1 meter. Oh, alamin lah. Depth kita sekarang 1.1. Kita cuba tengok berapa boleh masuk bang? Point berapa kaki boleh masuk? Dalam. 2 kaki dah. 2 kaki kan? Kita nak pergi merapat ke ujung. Merapat ke ujung tu ada kita punya satu line. Kalau kita buat dia kemudian nanti dia akan cetek awal dekat sini. Kaya lah dia semua poli bagi dia. Sungai. Okay bang, kita pergi merapat mana yang boleh. Dekat sebelah tiang sana tu. Kita masuk, lepas tu kita revive balik. Ni standby online ni. Okay, boat kita dah nak masuk line. Okay bang, boleh revive balik. Okay, sekarang kita start online. Sekejap. Saya nak start online tu dekat
echo sounder tu kita kena on dah kan? Ke macam mana Cik Anwar? On. Yang tu memang kita dah on. Kalau kita dah on, dia akan keluar echo sounder dekat sini. Dia akan keluar ring dia dekat sini lah. So ni sekarang on yang kita punya control ni kedang dia punya GPS. So sekarang ni kita nak record, kita akan tekan ni, lock on. So sekarang ni kita tengah record lah. Tekan on tu tekan kat mana? Dekat echo sounder tu? Dekat komputer. Komputer. Echo sounder tak payah usik apa-apa kan? Kita tekan dekat komputer. Yang dekat echo sounder dia tak perlu save lah. So sekarang ni operation semua dekat laptop je. Di sana kan. Orang boleh pada ke so depth sekarang 1 meter. So main dekat tempat jetik ni kena selalu tengok depth. Dia agak critical sikit bila main dekat tempat jetik kan, batometrik ni. Power. Jadi full. Dia sebab online sekali kot. Kita tengok. Yang hari tu jadi macam ni. Dia tak keluar dot lah. Lepas tu restart balik dia okey. Yang dah survey tu ada balik. Grafik kot. Dia sepatutnya dia keluar dekat belakang kapal tu, belakang boat tu, atau navigation ni dia keluar dot-dot tapi ni ada grafik punya isu sikit. Yang 1.1. Cik Anwar. Patah balik. Ya. Saya nak tanya, untuk yang kita buat pre-com ni, sela between sounding line dengan sela fixing point ni macam mana kita buat pre-com Mungkin pelajar-pelajar nak tahu macam mana. Sorry, saya masuk lambat. Okey. Ni siapa yang cakap ni? Cik Asri je? Ya, saya. Okey. Yang buka balik. Okey, yang line tu dia bergantung. Yang apa tu saya panggil dia run line. Yang line biru tadi tu kita panggil run line. So run line ni dia bergantung kepada klien lah. So klien dia minta dalam hub ni kita ada kurang-kurangnya 6 line. So dekat situ dapat kita dapat kejap mana net. Kejap saya Asri ya. Share balik pada hilang share tu. Okay, online. Okay, interval line ni kita ambil sini 50. So ini as per client requirement lah. So panjang dia ni kita dah ambil daripada Google Earth, kita dah buat planning line kita. So panjang line ni untuk kawasan air adalah panjang yang seperti kita tengok dekat skrin tu lah. Okay, sekarang kita dah tukar line kepada yang line yang kedua. Bila kita nak buat planning untuk line,
kita akan masukkan dulu dia ke dalam daripada Google Earth, kita akan plan line kita. So daripada Google Earth pun kita akan tengok line berapa panjang yang sesuai, cukup ke tidak untuk cover kita punya kawasan tu. Lepas tu yang kita akan masukkan ke dalam AutoCAD lah. Daripada AutoCAD tu nanti kita akan importkan ke dalam kita punya acquisition software ni. Okay bang, kita masuk. Ni, kita buat. Sekarang ni projek ni scale dia berapa? Projek ni scale drawing ke apa Tuan? Scale drawing. Scale drawing dia 1,000. 1,000. So, bila 1,000 nanti dia akan banyak sheet lah. Okey. Kemudian sela interval untuk fix berapa jarak dia tu? Bila interval topik ikut bersesuaian. Kalau 1,000 ni yang sesuainya 10. Kalau kita ambil 5 nanti dia akan jadi crowded sangat lah. 10 meter ya? 10 meter betul. Ya. Sebab apa saya tanya macam tu? Sebab kalau dalam pengajian ataupun dalam pembelajaran, kita memang ada kita ajar bahawa untuk menghasilkan plan hidrografi ni kita ada scale. Kalau scale 1:5,000, sela between fix dan sela between sela sounding tu dia dah memang tetapkan. Okay. Tapi betul you cakap. Itu. Betul you cakap, ya, memang sebenarnya dia adalah kehendak klien. Tapi dalam teori memang kita ajar bahawa skill untuk menghasilkan plan hydro ni dia bergantung kepada slur between sounding dan juga slur between fix. Tapi Ya, kalau betul. Itu kalau kita untuk tujuan untuk buat nautical chart, kita boleh pakai yang teori tu. Lagi satu saya nak tanya. Hydro Pro ni dia boleh buat pre-com dulu ke? Ya. Hydro Pro pre-com tu maksudnya? Maknanya kita buat planning. Contoh apa tu sounding line ni kita memang akan nampak pada skrin lah. Dan juga interval between fix dan interval between sounding line. Yang ni echo sounder jenis apa pakai ni Siapa-siapa boleh dengar saya tak? Baru dengar. Hello? Tak dengar? Okay, saya punya main kurang sikit. Okay. Boleh dengar? Ini boleh dengar? Tak dengar? Tak jelas? Anwar. Hello, ini dengar tak? Tak jelas, ni boleh dengar? Putus. Hello? Boleh. Boleh. Ya saya? Saya kan? Boleh. Tak dengar. Saya punya line dah. Ni boleh. Tak boleh, putus. Betul lagi ya? Ya, putus. Hello? Boleh dengar kan? Saya dengar.
Boleh dengar dah. Dah okey dah line. Oh, dah okey dah. Dah okey dah. KSP boleh dengar saya ke? Boleh teruskan. Suara tak dengar. Suara. Saya punya suara tak dengar. Suara saya dengar? Okey sekarang dengar. Tapi lama sangat Okey, senyap. sekarang dengar. Oh, saya jawab hello juga tadi. Ingat tak ada line. Sekarang kita masuk yang line yang ketiga sekarang. Line kurang sikit dekat belah hub ni. Saya pun ada 2 bar. Okay. Dia ambil IL. Okay. Kawasan kita hampir dekat dengan jeti. Potong habis. Pelan-pelan jangan kita. Tengok tu. Depan. Tengok depan. Yang tu dia melonsor. Balik buat mana? Betul tadi balik. Jauh balik buat yang satu lagi. Dia masih naknya start. Apa? Cik Sri. Boleh dengar saya lagi kan? Boleh, Cik. Salam. Boleh Encik, saya nak tanya. Kalau kelajuan bot tu dia mainkan peranan tak? Maksudnya kalau if bot tu dia punya speed laju, data yang kita pick up tu jadi tak cantik ke macam mana? Data yang kita pick up tu kalau kita laju pun dia tak cantik tu dia bergantung kepada itu punya gelombang lah. Patah balik. Dia bergantung dengan kita punya gelombang pada masa tu. Okay. Tapi bila kita laju, sekejap. Okay, bila kita laju, nanti data GPS kita tetap dapat.
tapi account founder kita uh, dekat situ dia dah start jumping ataupun dia dah start tak record. Sebab disebabkan dengan sound velocity kita dah tak ikut natural punya sound velocity sebab diganggu dengan speed boat tu. So apa yang kita buat sekarang, maksimum yang kita boleh pergi habis-habis pun 5 knot. So lepas 5 knot je, lebih daripada 5 knot, dia akan mula data akan jadi problem lah. So, terrain, kalau dia dapat data pun terrain tu masih okey. Tapi tak bagus sebab dia akan jadi spiky. Sekejap ada data, sekejap tak ada data. So untuk prevent benda tu kita akan speed, kita akan maintain 4 ke 5 knot. Lagi slow lagi bagus tapi tak siap kerja nanti. So kita maintain bawa 4 lah. Kalau kita boleh speed sikit mungkin dalam 5 knot kita maintain. Dia jawab ke? Hati lah. Okey, faham. Oh, tengok depan tu. Start je. Masuk dia betul. Nak jadi ya. Dia kaki kena press sikit. Jangan press habis. Tak apa kamu cakap kat saya je siap ah. Tak apa. Kamu ingatkan saya je, nanti saya online. So macam sekarang ni kita punya surveyor yang buat bot. So sebab apa? Sebab kita nak dapatkan line tu lurus lah. Nak lurus betul tak dapat. So boleh kita dah kata kita nak yang hampir lurus. Bang, belakang ni kita boleh masuk kan? Ada batu. Nampak sana, jangan nampak ni. Nanti kan payah nak kontrol, dia bukan kereta. Dalam ni. Tak boleh masuk kan? Cetek kan? Oh, ada slab-slab dia. Okey, tak apa. Yang lain. Kamu ni dapat ke kanan lah. Dengan bot yang besar ni agak critical sikit lah untuk kita masuk buat kita bahagian dalam ni. Bila kita dah keluar dekat luar nanti ada lagi senang pakai bot yang besar ni. Jangan press lah, press. Press sikit, tak nak bagi mati ke. Okay, offline. Ada satu line nanti. Sebelah dalam. Yang lain kalau ada siapa nak tanya boleh tanya. Jauh dia tak.
Muara dekat. Cik Anwar. Cik Anwar. Kat dekat skrin tu. Jadi. Online. Hello. Tak satu. Tak. Yang bagus videographer dia kena tahu buat lah. Baru kerja jadi mudah sikit. Dia tengok yang belakang apa yang dia masuk, apa yang dia buat. Jangan pakat ni, payah nak kontrol. Pelan-pelan. Okay, masuk ribut. Okay, ribut. Offline. Sekarang ini untuk kita tukar line. So yang dekat sini kita ada group of line. Kita ada group of line. So sekarang ni kita masuk ke line luar pula. Kita ada kita masuk balik dalam buat check line ni. Buat satu check line. Sekarang kita nak buat satu check line. Check line ni function dia untuk kita checking balik data kita. Kita checking balik data kita yang dekat mana dia intersect check line dengan line tu. So kita dapat intersect tu should be dia punya value dia kena sama ataupun hampir sama. 8 atau 10. Kita nak dapat. Sekarang kita tengah menuju ke hujung sana untuk buat satu check line. Dapat label lah dalam tak. Jadi 10% kita tu boleh online. Online. Baik, keluar balik.
Yes, sekarang kita masuk online untuk line. So yang ni saya tak buat line, tapi cukup sekadar untuk kita dapatkan cross line dengan kita punya run line. Landscape. Cik Anwar, biasa yang cross line ni pun kita ada buat garisan kan? Dia punya ni biasa. Biasa ada buat garisan. Tapi yang dalam ni dia orang kami tak garisan, tapi kita tak buat lah. So tapi kita kena ada juga untuk kita buat checking data. So kita apa yang saya buat sekarang ni saya just run lah dengan kawasan yang agak susah untuk kita follow line dan kawasan hub ni. So sekadar untuk kita dapatkan cross data je dengan line tadi. So buat checking. Biasanya berapa kalau ni biasanya Cik Anwar buat dalam kerja untuk Okey, selalunya kalau check line ni dia akan jadi 4 kali daripada interval. Contoh run line dia 50 meter interval. So check line dia akan jadi 200 meter interval. Normal yang macam tu lah. Tapi bergantung lah kalau macam dah masuk dekat alam pekerjaan dia tengok pada klien tu. Kadang klien ada minta, kadang klien tak ada minta check line ni. Tapi kita sebagai sprayer kita kena bagi untuk check line dia juga. Untuk kita punya checking data kan. Biasanya kalau macam biasanya kalau ni masa waktu untuk klien bagi dia punya spek kerja tu dia dah bagi tahu kan berapa dia punya ni kan scale cross line berapa, run line ni berapa kan. Betul. Selalunya dia dah bagi tahu. So cuma ni saya nak tanya yang dekat paparan skrin ni yang nilai-nilai 564 tu apa dia sebab kalau ni saya tak ingat dah apa dia punya maksud dia 565 sebab boleh pakai nilai yang ada dekat paparan skrin yang bawah tu, offline bar tu, apa maksud dia? Yang ada nilai tu? Offline bar ni. Yang ni kan? Betul. Okay, offline bar ni berapa jauh kita dengan kita punya line sekarang. So offline bar ni guide untuk kita buat ni lah. Okay, masuk line ni lepas tu boleh total. Bagi abang lepas. Yang offline bar ni tujuan dia untuk guide kita punya boatman tak nak jauh daripada kita punya line lah. So dekat offline bar tu kalau kita tengok dekat situ 2.8 warna hijau. So bermaksud kita dah jauh 2.8 meter daripada line tersebut. Kalau dia color merah dia akan bawa ke kiri. So bermaksud dia dah jauh ke belah kiri. So nanti surveyor akan masuk balik lah. So siapa yang bawa boat tu akan masuk balik. Panduan untuk boatman tu ni? Ya? Panduan untuk boatman jugalah. Dekat boatman ini pun ada panduan kan? untuk boatman juga. Dekat boatman pun ada juga. So yang untuk kalau untuk boat kecil ni, selalu kita pakai satu laptop je. Satu laptop ni surveyor tengok kat sini dan boatman pun tengok kat sini. Ni juga. Terima kasih. Sebab dia ada dengan tempat. Kita pakai boat dia. So selalu kalau macam kita pakai boat besar,
So, sekarang kita tengah buat coastal, line coastal. So, line coastal ni penting untuk guide kita masa untuk buat run line. Masa kita buat run line, kita tahu limit kita sampai mana kita boleh masuk laut, kita merapat tepi. Sebab bila dekat laut ni, bila kita boat dah rapat ke tepi, kita susah nak tarik ke laut balik boat tu. Boat tu berat. So sekarang ni kita buat limit untuk kita punya boat lah. So depth 2.7. Ni paling rapat berdapat dengan pantai, dengan coastal. Ya, saya tak masuk lah. Tengok sini kita tengah online untuk kawasan coastal line. Batu ni lah, batu tebing kan. Kita punya sebelah dia. Hydro ni dia boring sikit duduk atas boat. Tunggu dia online je. Tapi dalam masa yang sama saya kena monitor dia punya depth lah. Dia kena position. Kena biasa ada. Kadang-kadang kita ada buat troubleshoot. Kadang-kadang bila tengah online tak ada datang masuk. Tu kita kena buat troubleshoot. Offline. Kita masuk line ni dulu. Bang, pusing kat kiri bang. Online. Online. Bang, masuk line. Sekarang kita dah masuk line katanya. Bagi dua bang. Okey, macam ni sekarang ni kita dah jauh 50 meter daripada line yang kita sepatutnya survey. So tengok dekat offline bar tu dia dah tulis kat situ. Offline bar tu kita dah jauh 30 meter daripada ni. So kita akan masuk rapat ni.
Kita akan cuba merapat dengan line tu balik. Banyak. Masuk sana. Sana. Okay. Okay, patah balik. Well. Oh, ni dia punya pekat lah. Ini. Bukan. Ni kadang-kadang ini kekangan lah. Masa kita buat survey, dia kena ada tarik pekat. Kalau kita tak boleh langgar pekat dia, pekat dia panjang sampai sana tu. Kalau lalu, tak lepas eh? Oh, labur tak labur? Abang kita start line sana lah. Start line sana dulu. Ni apply. So, dia tengah tarik pekat. So, kita tak boleh masuk ke apa yang kena. Buat line yang dekat tempat line yang tak ada pekat dulu. Kalau dulu grafik ni dia pakai total station. Pakai total station untuk position. Lepas tu depth dia pakai lead line. So lead line ni kita ikat tali. Lepas tu kita ukur berapa panjang tali tu. Sampai dia cecah dekat sibet. Itulah panjang. Itulah kedalaman dia. Tapi sekarang ni dah banyak senang dah lah. Dah ada GPS, dah ada echo sounder. Timbul dah bang? Tak lepas, timbul gayanya. Timbul, panjang lah. Sampai sana. Sampai sana. Ha? Tak apa, kita pergi balik sana. Dia sampai sana tak ada punya ni? Tak sampai tak? Kat sini je kan? Kita pergi balik muara sana. Masuk coaster. Masuk coaster. Bagi abang tu bawa balik. Kita ikut coaster sana pula. Ingat boleh start sini. Kita sampai ujung sana, kita start kat sana pula. Bang. Ikut macam tadi. Tapi ikut sungai sana pula tu. Jauh dia punya pekat ni. Tu sampai sana tu. Oh, inilah. Yang lain tu lain tu. Tepi pantai tu. Macam yang kita buat tadi. Cari tempat lain yang boleh nak suka. Ada sungai tu kan. Kita ada yang pergi ke sana ujung. Pergi tempat ujung.
Ada puan Ila ke? Ya, Cik Anwar. Ada siapa dengar saya tak? Ya, puan Ila. Putus-putus ha. Saya tak dapat nak ada kekangan bateri handphone saya pun dah tinggal lagi 10% ni. Tu kena tak Cik Omar kot, Cik Omar. Cik Omar penyelaras. Ikut tepi je, Pak. Cik Omar penyelaras Cik Anwar. Ya. Anwar nak Cik minta Omar. apa? Cik Anwar nak minta apa, Cik Anwar? Saya nak kena minta off dulu. Okey. Sebab saya punya handphone bateri dah nak habis. Okey. Lepas tu sebab dia support dengan laptop punya wifi sekali. Okey. Okay, so saya rasa saya kena off dulu. Nanti kalau mungkin kita sambung selepas lunch nanti ke? Okey. Untuk yang tu secara offline lah. Secara offline saya akan tunjuk dia punya software dia macam mana. Okey, Itu saya akan apa-apa Cik Anwar boleh hubungi kami dekat Telegram lah. Nanti kami tengok dekat Telegram. In case Cik Anwar kata okey dah boleh online, so kita orang akan masuk link yang sama lah. Sebab link ni daripada pukul 8 sampai pukul 5. Kalau tak salah. okey. Link ni sentiasa on. Jadi Cik Anwar yang kena maklum lah kalau Cik Anwar nak katakan Cik Anwar nak buat live ke apa ke, nanti Cik Anwar bagi tahu je dalam Telegram. Okey boleh. Yang untuk pagi ni saya minta maaf lah sebab saya punya charger bateri dia, handphone sekarang ni charger bateri dengan earphone dia satu lubang je. Oh, okey. Tak boleh nak dua-dua. Okey. Faham. So far setakat ni yang online daripada site. So nanti tengok dalam petang nanti kita cuba untuk secara offline saya akan tunjukkan dia punya acquisition software. So masa tu bolehlah siapa-siapa yang ada nak tanya tentang software ke tentang fotografi ke boleh kita sharing nanti. Boleh. Okey. Okey. Terima kasih semua. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih Encik. Sama. Terima kasih, Sir. Terima kasih, Cik.